Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan pada hari ini. Kerajaan perlu memberi kefahaman jelas kepada rakyat mengenai exit strategi ataupun PPN, Pelan Pemulihan Negara, kerana masih ramai di luar sana yang masih keliru dengan perkembangan SOP berfasa. Hal ini kerana sebelum ini kita pakai istilah PKP, PKPB, PKPP serta PKPD dan rakyat sudah biasa dengan istilah tersebut. Tambahan pula peralihan pasar menerusi PPN tidak lagi bergantung kepada satu-satu tarikh, tetapi ianya melalukan 3 indikator yang telah digariskan. Penerangan khususnya kepada mereka yang tinggal di luar bandar juga sangat penting untuk memastikan rakyat tidak ragu-ragu dalam menjayakan perancangan negara. Di sini saya mahu menegur Menteri Komunikasi dan juga Multimedia. Saya melihat Menteri ini tidak lagi berperanan untuk membantu menyebarkan segala maklumat. Kalau dalam keadaan ini yang paling penting bagaimana peranan Menteri membantu Perdana Menteri. Kalau ianya sekadar kita penyebaran maklumat, ada yang betul, ada yang tak betul. Di mana keadaan ketika pandemik, ketika negara susah, dilanda COVID, mana pergi menteri yang saya maksudkan sebentar tadi. Saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana banyak pakej prihatin PKS tambahan, bencana, kita prihatin, permai, permekasa tambahan, pemulihan dengan nilai lebih kurang 530 bilion ringgit semata-mata satu tujuan, murni atau memastikan kehidupan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Jadi dalam keadaan ini ianya belum tercapai lagi kerana tumpuan kita kerajaan ingin membantu B40, M40 dalam soal pemulihan keadaan ini. Tetapi apa yang peruntukan yang banyak yang diumumkan tadi, mereka yang kehilangan pendapatan, mereka yang tidak ada bantuan makanan, di mana menteri yang tenggelam, Menteri Wanita contohnya, dinyatakan bahawa peruntukan berbilion untuk bantuan bakul makanan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi. Kita berterima kasih dengan Yang Amat Perdana Menteri kerana membantu semua ahli parlimen, tidak kira kerajaan maupun pembangkang. Jadi di mana peranan Menteri Wanita yang mana mereka ini telah diperuntukkan. Menteri ini telah pun diperuntukkan untuk menyalurkan bantuan kit makanan. Kerana di kawasan saya masih ramai yang kena kontak rapat COVID ini, bantuan JKM tak sampai. Di mana menteri ini dalam ketika ini? Saya minta menteri ini juga bertanggungjawab dalam keadaan ini. Jadi saya harap dalam keadaan ini boleh dikaji beberapa menteri yang tidak berperanan untuk membantu kerajaan dalam fasa pemulihan negara pada hari ini yang telah kita bincangkan di pada pagi ini. Dan seterusnya, Boleh bagi. dan seterusnya, Jempol. 580,000 PMKS berisiko gulung tikar. Berdasarkan survei yang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dianggarkan 580,000 peniaga yang mewakili 49% dari segi sektor PMKS berisiko untuk menutup perniagaan menjelang Oktober depan sekiranya mereka masih lagi tidak dibenarkan beroperasi. Lebih 7 juta rakyat Malaysia bakal kehilangan pekerjaan. Setiap pekerjaan mempunyai 2 tanggungan. Maka kehilangan pekerjaan seorang individu melibatkan 14 juta orang bagi turut menerima kesan yang langsung. Kesan PMKS ini tidak boleh bangkit semula walaupun selepas ekonomi dibuka. Kegagalan PMKS ini menerus operasi akan memberi kesan kepada rakyat dan juga masyarakat. Jadi apa peranannya? Yang perlu kita bantu mereka ini dalam pelan pemulihan tersebut. Yang satu lagi saya ingin menyentuh soal murid sekolah yang akan dibuka sekolah. Di mana keputusan kerajaan untuk membuka semula sekolah secara berperingkat-peringkat, pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi setiap negeri beralih ke fasa kedua PPN
perlu diperalusi kerana pelajar ini tidak perlu divaksin. Bagaimana tindakan kerajaan untuk vaksin pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan pada tahun ini? Adakah mereka ini tidak berisiko? Dan apa peranan kita untuk membantu pihak KPN ini membantu orang kampung, rakyat yang anak-anak dia akan mendapat peperiksaan? Kita tak mahu sekolah hari ini buka, tutup, buka, tutup, buka, tak buka-buka, tutup, tak buka-buka lagi. Jadi adakah semua peranti ini cukup? Internet ni cukup, pencapaian jalur lebar ni cukup. Anak-anak di luar bandar ini masih keciciran kerana tidak dapat pencapaian internet. Jadi saya harap menteri yang bertanggungjawab cari exit plan bagaimana nak menyelesaikan isu yang berkaitan dengan itu. Jadi saya ingin membangkitkan semula. Ada perkara yang ada 1 minit ya. Ada 1 minit lagi saya nak beritahu poin yang disebutkan oleh Jelebu sebentar tadi. Kronologi dia kenapa? Kenapa COVID ini datang ke Malaysia ini banyak. Bukan zaman PN sahaja, zaman PH pun dah berlaku. Saya nak tunjuk Kerajaan Akhbar Ribet 3 pelancong Cina positif coronavirus. Akhbar pada 25 Januari. Menteri Kesihatan bagi boleh masuk ke Malaysia. Kerajaan pantau kemasukan pelancong. Ini pun ada, bagi masuk lagi. Ini kita nak sebut apa puncanya. Jangan salahkan kerajaan bila ni sebab kita serah kepada PN dah tak ada kes. 11 hari tak ada kes. Bila diserah kepada PN dah tak ada kes. Betul kan fakta tuan? Jangan diskriminasi pelancong Cina. Betul kan fakta? Jadi ini semuanya bila diserah kepada PN dah tak ada kes dah. Jangan kita salahkan semata-mata. Cerita semua, jangan cerita. Salam, duduklah, salam. Duduklah, salam. Jangan cerita Salam, duduklah. Kepada kerajaan sekarang, kerajaan sebelah sana dulu, masa PS pun kosong kes. Bila serah kepada PN, kosong kes. dah membenarkan. Bila PN ambil alih, kosong kes. 11 hari tak ada kes. Jadi terima Duduklah, kasih salam. Tuan Speaker yang mungkin ruang kepada saya. Assalamualaikum. Cerita semua, jangan cerita separuh. Yang Muhammad, saya tahulah Yang Muhammad dah dekat 7 bulan kita tak bertemu kan.